juga yang diminta oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam kes Jana Wibawa. Minta juga DNA. Fahamlah untuk masalah Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Cuma kita dikelirukan. Tengok muka Zahid Hamidi bersalah. Tengok muka Zahid Hamidi bersalah. Di dalam Islam anjur kita jangan salah hukum. Baik, salah ampun. Betul tak? Jangan duk menghukum orang. Dulu masa Datuk Seri Najib digeledah rumah. Kita kata ini pertuduhan terpilih. Mereka kata tidak. Ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri tidak. Tapi bila melibatkan pemimpin-pemimpin mereka, hari ini kata ini pendakwaan terpilih yang dinyatakan oleh Wan Saiful Wan Jan. Dalam isu Datuk Seri Najib Razak pula pelik juga. Masalah YMDB ni. Ini kerajaan dulu Pakatan 1.0. Yang ketika itu pemimpin bersatu, penasihat presiden bersatu adalah Menteri Dalam Negeri. Dan disambung oleh Ketua Pembangkang pada hari ini. YMDB ini saksi utamanya adalah Jolo. Tetapi Jolo tak balik ke Malaysia. Dihukum pula bersalah. Umpamanya, saya dituduh mencuri duit Tok Mat kita. Saya dituduh mencuri duit Tok Mat. Dituduh, saya tengok rakaman CCTV, saya tengok masuk, tapi Tok Mat tidak datang ke mahkamah untuk menyatakan bahawasanya duit dia hilang ataupun tidak. Tok Mat sendiri tak datang mengesahkan bahawasanya betul duit saya dicuri. Betul duit saya hilang. Tak ada pula datang ke mahkamah, tapi saya dituduh bersalah. Ini yang pelik. Tapi kita doakan Datuk Seri Najib Razak sembuh daripada COVID-19. Jadi kita minta supaya Datuk Seri Najib sendiri pun minta supaya dibukakan semula, untuk dibicarakan semula, untuk bagi bukti-bukti. Kerana dulu mereka ini Tommy Thomas satu hal, Peguam Negara dulu pun satu hal, Ketua Hakim Negara pun satu hal. Kita nak dibicarakan semula. Kita tak nak diampun begitu, kita nak dibicarakan semula. Sebab kita nak mengheret semula siapa-siapa yang terlibat. Tangan-tangan gaib yang terlibat. Terutamanya Zeti Aziz. Tuan-tuan, kalau duit daripada luar negara, kita perlukan pengesahan daripada bank. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ini ada orang nak bagi duit daripada luar negara, dia kena ambil satu kod, namanya kod SWIFT. Kena dapat pengesahan daripada bank. Tambahan pula duit ini melebihi daripada amount yang ditetapkan. Bila duit masuk lebih, dia ada satu siren. Ini ada duit lebih masuk dalam negara kita Malaysia ini, yang dikendalikan oleh bank negara. Duit 2.6 bilion masuk dalam akaun, takkanlah Kabinet Negara tak tahu. Dan Kabinet Negara tidak dipanggil ke mahkamah sewaktu perbicaraan. Ini yang pelik. Duit yang amountnya bilion tak logik di akal, Kabinet Negara tak tahu. Tanpa kelulusan daripada Kabinet Negara, duit tak boleh masuk. Dia akan tergantung ataupun floating, terapung. Selagi mana Kabinet Negara tak tekan approve. Pelik tak? Zeti Aziz masih lagi berfoya-foya di luar sana. Sedangkan dia yang orang yang paling tahu jika duit 2.6 bilion itu masuk dalam tabung ataupun dalam akaun Datuk Seri Najib. Tapi apa yang dia jawab? Oh, saya tak tahu. Maka Datuk Seri Najib Razak dihukum bersalah. Ini penganiayaan yang sangat besar, yang tak masuk di akal. Jadi kita minta perbicaraan semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita balik ke bumi kemaman.
Kenapa kita kena ada PRK ni? Kenapa kita kena ada PRK ni, tuan-tuan dan puan-puan? Tak terlintas dalam fikiran kita bahawasanya adanya PRK semula ini. Tahniah diucapkan kepada pengurusi perhubungan UMNO Negeri Terengganu kerana berjaya dalam petisyen ini. Kenapa kita kena ada PRK? Kerana rasuah. Kerana rasuah, tuan-tuan. Kalau tak kerana rasuah, tak ada PRK ni. Dulu rasuah melibatkan kerajaan di Kuala Terengganu. Maka calon boleh dicalonkan semula. Tapi oleh kerana di Kemaman ini, rasuah kena pada bodi ahli parlimen itu sendiri, maka dia tidak boleh dicalonkan semula. Ini terang-terang rasuah ini berlaku di bumi Kemaman yang diamalkan oleh parti yang pakai kopiah seperti saya. Beza, cuma saya ada Madani, dia ada PAS. Rasuah. Kamu kata kami tolak rasuah, tapi kamu gunakan rasuah. Kenapa kamu tidak merayu? Sebab kalau rayu, makin lagi bongkar rahsia. Sebab kalau di mahkamah tinggi, seorang lawyer. Masuk mahkamah rayuan, kena ada 3. Masuk mahkamah persekutuan, kena ada 5. Kalaulah 5 hakim menyatakan bahawasanya PAS bersalah rasuah, 5 hakim pening kepala, kita nak jawab macam mana? Jadi sekarang ini seorang hakim baru bagi tahu bahawasanya kemenangan pilihan raya Kemaman adalah rasuah. Baru seorang hakim. Kalau dia rayu, jadi 3. Kalau rayu lagi, jadi 5. Jadi berhenti kat sini sudahlah. Jangan rayu lagi. Takut pecah rahsia banyak lagi. Jadi hari ini masuk dalam minda kita bahawasanya PAS adalah parti perasuah. PAS. PAS ada sedekah. Sedekah. Jadi kita kena adalah pilihan raya. Dan pilihan raya kita adalah jihad. Kerana kita nak menentang rasuah pilihan raya. Dulu kamu kata apa? UMNO rasuah, UMNO rasuah. Last sekali, bukan saja pemimpin kamu rasuah. Semua penyokong kamu rasuah. Kalau Datuk Seri Najib dihukum penjara kerana rasuah menerima 2.6 bilion, itu seorang je. 2 orang, 3 orang. Tapi kamu ni, semua pengundi-pengundi kamu itu rasuah. Padan muka. Lebih besar lagi laknat Allah terhadap parti kamu. Kamu tuding jari ke orang, rupa-rupanya datang kepada kamu sendiri. Betul tak, tuan-tuan? Hari ini mereka kata darjat pemimpin-pemimpin daripada kerajaan perpaduan dihordik, dicaci, dimaki. Darjat kamu dah tak ada dah di kaki. Katanya, kerana bagi mereka darjat seseorang itu hanya pada insan yang berjubah dan berkopiah. Kalau tak pakai jubah, tak pakai kopiah, tak ada darjat. Bercakap apa saja pun. Ustaz Zuliadin pun kalau berceramah pasal agama, tak boleh. Selagi mana tak masuk PAS. PAS lagi kan? Ustaz bagi Al-Fadil wa Mahusin. Oh, tak layak Al-Fadil wa Mahusin. Kita tanya, maksud Al-Fadil itu apa? Kerana Al-Fadil itu hanya untuk ustaz bagi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita keliru dengan istilah-istilah yang diberikan. Saya dituduh hina ulama ni. Mah Hussein ni tahi lalak mulut kat bibir, hina ulama, tak layak kamu masuk syurga. Saya tanya, apa maksud ulama? Ternganga tak boleh nak jawab. Dia kata ulama ni hanya orang yang berilmu. Ulama tu orang yang ada ilmu agama. Ya, betul. Ulama diberikan gelaran kepada orang-orang yang alim dalam bidang agama. Dipanggil ulama. Tapi kalau dia alim dalam bidang-bidang yang lain, contoh di universiti, dia digelar sebagai profesor. Kalau dia alim dalam bidang perubatan, kita gelarkan dia doktor.
adalah gelaran-gelaran. Kalau saya berdosa kerana hina ulama, adakah ulama tak berdosa duk hina orang? Kalau saya ini berdosa masuk neraka kerana kutuk dan kritik ustaz kamu, adakah kamu tak berdosa duk kritik Zahid Hamidi macam-macam letak hidung babi? Adakah ulama kamu ini kalis daripada dosa? Tidak. Ulama kamu gelarkan ini setan bisu. Ulama kamu gelarkan kerengga. Ulama kamu gelarkan ini ni kera dan tupai. Adakah tak dapat dosa kerana dia ini ulama? Hei. Jangan tuan-tuan. Datang pula kepada kita, undi PAS masuk syurga. Saya bagi tahu, undi UMNO pun masuk syurga. Tapi syurga kami tinggi sikit pada kamu. Kamu solat di masjid, masjid kami buat. Betul tak? Kalau kamu masuk syurga, kami pun masuk syurga. Tapi syurga kami tinggi sebab kami buat jalan raya. Kami buat sekolah. Kami bayar gaji imam. Kami buat segala-galanya. Kamu hanya datang saja. Sebab saya yakin dan percaya umat Islam di hadapan kita ini semuanya masuk syurga. Cuma lewat dengan cepat. Tapi saya bagi tahu, kamu tak boleh masuk syurga. Kenapa? Tak bayar hutang harakah. Sebab syarat nak masuk syurga kena bayar hutang, jangan kena bebas daripada hutang. Kalau tidak amalan kamu tergantung. Betul tak ustaz? Jadi PAS sekarang ni tergantung kat langit. Tak masuk syurga lagi. Jangan bimbang. Kita masuk awal lagi. Saya tanya mereka, kalau benarlah syurga itu milik kamu, saya nak tanya kamu lah. Kamu ni masuk syurga, syurga mana satu? Tak boleh jawab. Tak tahu. Sebab kan syurga milik Allah. Kalau tahu syurga milik Allah, jangan mengaku syurga milik kamu. Betul tak? PAS ni suka klaim. Kalau kita buat bangunan ni, dia kata dia buat. Kalau buat jambatan, dia mengaku dia buat. Sampai syurga neraka pun dia mengakunya dia punya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah.